Okey. Kau dah ingat? Belum. Belum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan lawannya lawan basar, lawan bagi sifat pelihat, bukan lawan bagi melihat. Karena kalau lawan bagi melihat itu tidak melihat. Beza tu. Tuh macam orang tidur. Orang tidur tu bukan dia buta, cuma dia tak melihat. Jadi kalau tak melihat, kalau melihat lawannya tidak melihat. Itu. Mendengar lawannya tidak mendengar. Jadi lawan bagi sifat basar ni bukanlah lawannya tidak melihat. Karena tidak melihat tu boleh saja i'tibar muta'allaq, i'tibar tempat gantung bagi ta'alluq sifat melihat. Tu. Sebagaimana basar, sebagaimana sama' mendengar, pendengaran. Allah Ta'ala mendengar segala benda yang ada. Begitulah juga sifat basar, pelihat. Allah Ta'ala melihat segala benda yang ada. Sama ada benda yang ada tu yang qadim, yang sedia kala seperti zat dan sifat-sifat Allah,
atau benda yang ada tu yang hadis baharu seperti kita semua ni. Jadi Allah Ta'ala mendengar, melihat segala benda yang ada. Jadi bila lagi Allah Ta'ala mendengar dan melihat zatnya dan sifat-sifatnya yang qadim, sedia kala lagi. Itu dia panggil tanjizi qadim. Lulu sedia kala. Sebab apa? Sebab benda yang dilihat, benda yang dilihat tu bersifat dengan qadim, apa? Zat dan sifat-sifat Allah. Maka qadim jugalah melihat. Itu. Adapun benda yang baharu, benda baharu ni artinya maujud ba'dal adam. Ada kemudian daripada tiada. Dulunya tidak ada, lalu dicipta oleh Allah Ta'ala, maka ada dia. Kalau gitu bila Allah Ta'ala melihat benda yang baharu? Bila dia ada. Gitu kan? Nah, belum daripada dia dicipta, tidak ada, Allah Ta'ala mendengar melihat tak kepada benda yang tidak ada? Tidak mendengar dan tidak melihat. Oh, kalau gitu buta ke Tuhan? Tidak buta, tidak peka. Sebab apa? Sebab di zat Allah sedia kala qadim lagi ada sifat sama' dan basar, pendengaran dan penglihatan. Itu dah. Jadi nak bagi kita beza pendengaran dengan mendengar, penglihatan dengan melihat. Itu beza. Yang mana yang wujudiyah yang ada? Penglihatan dan pendengaran tu dia panggil wujudiyah. Ada. Sekira mana ada? Katanya alim ulama, lau kushifa annal hijabu, kalau dibukakan kepada kita oleh Allah akan hijab. Hijab mana tabir, tirai. Tapi tabir yang maknawi, tak nampak dari depan mata. Nah, macam tabir itu hissi, kita nampak tu ada tabir, maka tak nampak sebelah tu. Tabir kita dengan Allah ni maknawi, tak nampak tabir tu duduk mana, tak tahu tabir, tapi sebenarnya ada penutup. Nah. Tu. Sebab tu dalam Quran sebut apa? Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dalam Quran sebut fakashafna anka ghita'ak, kami bukakan, kami nyatakan daripada manusia tu ghita', tabir, penutup, penghalang. Fabasaruka al-yawma hadid, maka penglihatan engkau pada ketika hari akhirat kelak hadid, tajam, jelas. Nah, jadi sekarang ni Allah Ta'ala tutup, tak nampak. Maka kata ulama, lau kushifa 'annal hijabu, kalau Allah Ta'ala buka tirai hijab, tabir yang maknawi, la ra'ainaha, pasti kita dapat nampak sifat wujudiyah yang ada di zat Allah dan zat Allah yang bangsa wujudiyah juga. Zat Allah pun ada, sifat-sifat yang ada di zat Allah pun ada. Itulah sifat-sifat ma'ani dia panggil. Jadi sifat-sifat sama, basar, kalam, kudrat, iradat, ilmu dan banyak lagi sebenarnya. Ini secara tafsili. Ada lagi ulama bilang sifat idrak, sifat mendapat. Ada lagi sifat takwin. Ada lagi kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di atas qaul yang kedua, sifat Allah Ta'ala yang ma'ani ada lagi. Mana? Sifat istawa, sifat yad, sifat wajhu, sifat apa lagi? Jambun. Itu banyak lagi sifat ma'ani lah kata. Sifat. Bukan jawareh, bukan anggota dah. Sifat muka Allah, sifat tangan Allah, sifat apa lagi? Tertinggi Allah. Nah, sifat lambung Allah, sifat, bukan anggota. Kalau anggota tu mujassimah. Nah, muka kalau kita ni anggota lah. Nah, tangan kalau kita apa? Anggota tubuh badan, zat, jisim kita. Tapi kalau disebut dalam Al-Quran yadullahi fawqa aydihim, itu bukan makna jisim, bukan makna anggota. Patut apa makna tangan di situ? Salaf sebahagiannya tidak memaknai tangan itu apa makna, serah pada Allah Ta'ala, bukan anggota tubuh badan, mustahil Allah Ta'ala berjisim. Apa makna tangan? Serah. Amirruha kama ja'at, kita baca sebagaimana yang Nabi bawa datang. Qira'atuha tafsiruha, bacaan dia tu sudah menjadi tafsirannya. Itu.
Sebahagian salaf yang lain seumpama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengembalikan isbat kepada sifat. Tangan sifat Allah, bukan anggota tubuh badan Allah, bukan. Dia panggil isbatul yad sifatan min sifatillah. Mengisbatkan tangan sebagai satu sifat daripada banyak sifat-sifat Allah Taala. Itu beza tu dah. Mujassimah tangan ni anggota tubuh badan. Nah, Allah ada tangan, tangan mana anggota? Itu mujassimah. Nah, itu tajsim. Kalau dia kata tangan anggota tubuh badan seperti tangan kita, berlima jari. Nah, ada kulit, ada tulang, ada darah, ada bulu roma, itu kafir, itu kufur, ijma' kufur. Kalau kata tangan Tuhan tapi tak serupa tangan kita lah, lagu mana comel lah tangan Tuhan. Itu masih mukmin, masih muslim, tapi fasik, sesat, bid'ah, ahlul bid'ah wad dalalah. Jadi itu pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi tangan tu sifat Allah, muka sifat Allah, tertinggi istawa sifat Allah. Bagaimana kaifiat sifat tak tahu. La ya'lamu haqiqatiha illallah. Tidak mengetahui hakikat sifat Allah melainkan Allah. Itu ya. Tu beza tu sikit je beza. Nak jadi sesat tu mudah sangat ya. Kadatil kufru kadatil jahilu antakuna kufur. Dekat oleh jahil itu dengan kufur seperti mata hitam mata putih, sebelah-sebelah. Kalau tak faham, tu silap jadi kufur. Jadi sesat, paling kurang tidak kufur pun sesat. Maka kita kena faham betul-betul. Sebahagian ulama khalaf takwil tafsili tangan dengan makna kuasa Allah. Selesai. Tak nak bagi hati kita tu gundah, duk pening, duk mikir lah. Kuasa Allah tertinggi dengan makna menguasai. Tu muka dengan makna zat. Itu macam-macam lah. Itu di dalam perbahasan yang telah lalu dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu. Jadi sifat ma'ani Allah ni banyak sebenarnya. Bukan hanya 7 yang kita mengaji ni saja. Banyak lagi. Cuma hak kita wajib tahu dengan secara tafsili satu persatu ini. Hak lebih pada tu tak tahu nak bilang berapa, tak wajib tahu dengan secara satu persatu. Tidak wajib tahu dengan secara terperinci, dengan detail, tak wajib. Hanya tak wajib i'tiqad dengan secara ijmal. Apa ijmal? Ringkas, secara jumlah, secara borong gitu saja. Habis. Jadi sifat-sifat ma'ani ini sifat wujudiyah. Sebab tu dia kata mana? Lawannya, lawan sini makna wadidduhu. Itu. Kalau kita Arab kata wadidduha dan lawannya, diknya. Apa makna dik? Dik ni artinya hak tak boleh beripun sekali dengan dia. Kaedah ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tu tidak boleh berhimpun sekali. Gitu. Tu. Gerak dan diam tak boleh berhimpun sekali. Dua perkara berlawanan. Kalau bergerak, diam. Kena salah satu. Dia tak boleh ketika gerak itulah dia diam, tidak diam itulah dia gerak. Pening lagu tu. Itu ni. Tu orang panggil dua perkara berlawanan tak boleh berhimpun sekali. Jadi pendengaran dengan pekak ini dua perkara berlawanan. Bila kita isbat Allah tu basar, bersifat dengan pelihat, tak boleh beripun dengan sekali pelihat tu apa? Buta. Tu mana lawan. Kenapa tu? Buta. Jadi lawan situ makna tak boleh beripun sekali. Bukan lawan makna bergocoh. Ini banyak kali hamba duk ulang. Ada semua hok bengong. Tu. Ada semua hok bengong. Hari tu Haling Ustaz Haling ayat cak. Bengong juga. Tak apa mengaji. Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia-sedia lawan-lawan baharu. Tuhan sama basa-basa melihat-melihat lawan-lawan buta, pelik, buta. Iwak mengaji. Terbaru ada pula daripada Kelantan mana Azariza apa nama. Kena sebut nama tu. Bukan ngopak dia panggil tahzir, waspada. Apa? Pelekeh. Cara yang disusun oleh ulama kita ni ambil daripada Quran hadis. Jangan kita pelekeh. Jangan kita buat musuh dengan benda hak kita tak tahu, jahil. Tu tapi memang dah. Al-jahilu a'da'ul alimu. Memang dah.
Orang jahil tu memang musuh dengan orang alim. Memang dah. Dia jadi musuh tak boleh. Nah, dia kata apa dok mengaji tu ada lawan-lawan tak ada. Ingat kalau lawan tu gocoh kali. Belawai-belawai gocoh tomoy-tomoy sparing-sparing tak ada pula dah tu. Bukan makna lawan lagu tu bukan. Nah, lawan situ apa makna? Tak boleh beripu sekali. Bila kita kata Allah tu ada, mesti sungguh Allah ada. Tidak ada Allah tentu tidak. Tak boleh beripu, tak terima. Tak ada Allah tak terima. Gitu orang mengaji lagu tu sifat 20 ni. Orang tak mengaji Allah ada, gocoh-gocoh, belawai-belawai, sparing-sparing tak ada tu. Pergi mengaji lagu tu. Nah, orang bodoh tak mengaji lagu tu. Kau berat benar tu. Nah, sama ni pun. Dah kita i'tikad mesti ngoti sungguh nah Allah bersifat dengan basar penglihat, bukan setakat mesti bahkan ada sifat pelihat tu di zat Allah. Itu sifat ma'ani ni dua kali sungguh. Sungguh pun sungguh, ada pun ada. Lagu tu dah. Tu sungguh dak Tuhan bersifat dengan basar, sungguh ada dak basar di zat Allah Taala, ada. Dua kali boleh jawab. Tu lagu tu. Nah, ada pun sifat nafsiyah, salbiyah, tu sekali je, sungguh saja. Tak naik sampai tahap ada dah. Itu. Artinya tidak ada di zat Allah Taala, tapi benda hak difaham daripada zat. Itu dah. Bila kita kata mesti Allah bersifat dengan pendengaran, penglihatan, penglihatan lawannya apa? Buta. Nah, au fi makna buta, atau pada makna buta. Mana pada makna buta? Seperti kita ni lah, pelihat kita ni yang terbatas, melihat pada benda yang ada di hadapan mata, yang kena ada jaraknya, dekat jauhnya, kena berhubung mata kita dengan objek yang dilihat tu dengan cahaya, dan disyaratkan lagi tidak boleh ada manik, tabir yang menghalanginya. Macam kita sekarang, mata kita ada cahaya tak? Ada berhubungan cahaya. Tu, benda di belakang tabir tu ada berhubungan cahaya tak? Ada. Tapi kita nampak tak? Tak nampak. Sebab apa? Terhalang. Itu fi maknal buta dia panggil. Pada makna buta juga di kita. Di Tuhan. Di kita tak lah boleh melihat lah kita lagu tu. Jadi Tuhan tidak bersifat dengan buta. Itu maksud dia. Bukan Tuhan bersifat dengan pelihat, belawai-belawai, gocoh-gocoh, buta pula dah Tuhan. Tu orang panggil salah mempahal lagu tu. Buat menganjing, buat menganjing cara mengaji. Ilmu tauhid, ilmu disusung oleh alim ulama kita. Jangan kita soal dah Nabi sahabat nak ngaji tak gini. Nabi ngaji tak lagu ni? Bodoh tanya soalan lagu tu. Tak cerdik tu tanya soalan gitu. Tanya balik, sahabat ngaji tak? Izhar, ikhfa, idgham, iqla', idgham ma'al gunnah bila gunnah. Sahabat ngaji tu? Tak lah. Mak wasa ke mak jaih, mak wajib, ada zaman Nabi tu? Tak ada. Bahkan zaman Nabi tu Quran tu tidak ditulis dengan lengkap. Kalau ditulis pun tidak bertitik, tidak berbaris. Nak baca mana? Jadi orang lon ni kadang-kadang duduk perasan dia hidup zaman Nabi, zaman sahabat. Tu berah. Bila ni Quran tu kita duk baca hak lengkap gini ni. Zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Umar kata zaman Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar wicadangan. Ya Khalifah Rasulillah, ramai orang hafiz ni syahid pergi. Aku bimbang takutnya Quran ni nanti putus, tak ada nak sapa umat-umat ke dia. Mari kita beri hipung, tulis lengkap ke Quran, tulis lengkap. Abu Bakar kata, bagaimana aku nak buat benda hak Nabi tak pernah buat? Tengok Abu Bakar pun ada juga rasa lagu tu. Macam orang ni, Nabi tak buat, lagu mana kita nak buat? Tapi Umar meyakinkan Abu Bakar, tapi ni molek ni bermanfaat. Manfaatnya apa? Untuk generasi ke depan. Abu Bakar fikir-fikir, iya juga, walau Nabi tak buat pun ni manfaat. Ke depan hari kita tak tahu, habis generasi hufaz, lepas tu Quran tak ditulis, hufaz mana lagi nak dilahir? Susah lah. Maka mulalah kupu. Zaman Sayyidina Uthman baru lengkap. Zaman Sayyidina Ali baru diletakkan baris.
oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Itu bukan nabi, bukan sahabat, tabi'in. Setelah mana ada baris, tak ada titik, payah juga nak baca, tak tahu jing mana, kha mana, ha mana. Imam Ahmad Al-Farahidi letak pula titik-titik pada huruf-huruf. Tengok Nabi buat dah. Dah. Lepas tu kita tak usah baca lah Quran lagu ni. Dah nama Nabi tak ada kan? Oh, jangan cakap gitu. Betul ni. Cok cidik panggil tu. Ni ulama buat, sahabat buat, memudahkan kita ni. Tu pun setara ada baris, ada titik, wala bowling mana lagi. Dia baca kan nak bodoh dia. Salah lagi baca. Ada titik, ada baris dah. Lepas tu kalau nak kembali di zaman Nabi tak ada titik, tak ada baris, tidak tulis dengan lengkap je ni, apa keras selok kita tak erti nak baca Quran. Samalah dengan ilmu-ilmu lain pun, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, semua tu tak ada zaman Nabi tu. Tak ada Nabi kuliah maghrib malam ni fiqh, kuliah tak ada gitu. Jadi ulama buat ni nak mudah kita mengaji agama. Ayah kita nak pelekeh lah. Nak pelekeh siapa? Kita malah ngaji asal ngaji kan gitu. Ngaku demo syurga kawin lah gitu. Tu lah gitu. Habis. Jadi lawan basar, lawan sifat pelihat, buta. Buta. Mana tak ada mabda' bagi melihat. Itu. Tak ada humbi, tak ada punca bagi dapat melihat. Itu dia panggil buta. Jadi sebab tu kalau kita kata basar artinya melihat lawannya buta. Kan pening lagu tu. Pening lagi. Melihat lawannya buta. Oh, kalau gitu orang tak melihat buta belaka. Duk tidur. Buta dah kawan tu. Ya, kalau cakap bahasa kapur kita membuta. Tapi bukan makna dia buta, ada sifat pelihat. Orang bawa kereta gedegung masuk lubang, demo tak tengok, memang tak lihat kau lubang. Lihat. Tapi tak nampak buta demo. Buta. Bukan buta, ada sifat pelihat tapi tidak melihat. Itu. Tak melihat kiri kanan, pergi pakai litah tu. Pom langgar kereta. Awak ni buta ke? Tak, ada sifat melihat, cuma tidak melihat. Jadi melihat bukan lawannya buta. Melihat lawannya tidak melihat. Yang kita sedang bahas ni bukan masalah Tuhan tidak melihat. Tuhan tidak melihat kalau benda yang tidak ada tu haram, bukan mustahil. Benda tak ada. Tuhan nak lihat macam mana? Tak ada. Benda tak ada. Tuhan lihat ada, benda tak ada. Tak lah. Tak melihat. Buta Tuhan. Buta apa? Tuhan ada sifat melihat. Lagu tu. Jadi sebab tu sama dengan basar ni ada 3 ta'alluq. Ta'alluq tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Itu nama-nama dia tu. Tak sudut bening lah. Apa maksud tanjizi qadim? Mana Tuhan lihat sedia kala lagi benda yang ada tu bahasa qadim. Mana zat dan sifat-sifat Allah. Itu dah. Bila Tuhan lihat zat dia, sifat-sifat dia, sedia kala lagi. Sebab apa? Sebab zat dia dan sifat-sifat dia tu qadim juga, sedia kala juga. Zat dia dan sifat-sifat dia ada. Maka ta'alluq sifat sama dan basar ni kepada benda yang ada. Tu. Baik. Kemudian suluhi qadim. Mana suluhi qadim ni? Layak sedia kala Tuhan melihat. Itu. Patut padan. Kalau kita Jawi lama kata suluh, patut padan. Artinya layak. Boleh melihat sedia kala. Apa? Nisbah makhluk yang belum Allah cipta. Belum Allah Ta'ala buat langit bumi kita makhluk. Tuhan lihat tak lagi makhluk ni, langit bumi ni? Tak lah. Lepas tu buta Tuhan? Tak buta. Sebab apa? Sebab Tuhan tu ada sifat pelihat. Lepas tu layak ataupun mampu Tuhan melihat. Tapi lihat lagi, tak lagi sebab tak ada. Itu dipanggil suluhi qadim. Biasa tutup guru dia nak buat bagi kita mudah faham suluhi qadim ni. Gini buat contoh ni untuk mudah faham, jangan duk fikir Tuhan tu lagu tu. Kita ada duit 100. Kita duduk di rumah ada duit 100 ringgit.
Setiap barangan yang dijual di supermarket harganya 100 ke bawah, kita tu layak tak nak beli? Layak, mampu, boleh beli. Sebab apa? Kita ada punca kuasa beli ni. Duit 100 ada ni. Beli tak lagi? Tak lagi, duduk di rumah baru. Itu dipanggil suluh. Patut, layak, boleh. Itu lagu tu. Tapi tak coding lah, kita ni baru dah tu ni. Apabila kita pergi sendiri supermarket ambil barang, bayar ke cashier. Tu tanjizi. Apa? Luluh. Luluh tu anak beli semati. Tu beli sungguh gitu. Jadi sebelum makhluk ni ada, sebelum kita ni ada, Allah Taala mendengar melihat tak kita? Tak. Oi, tu pekak tu ada. Tuhan ada sifat pendengar pelihat kan? Pekak apanya? Dah apa dia tak dengar tak lihat? Nak lihat guano kita dia tak buat lagi, kita tak ada. Tuhan mendengar melihat benda yang ada. Gitu lepas tu Tuhan pekak? Tidak. Tuhan buta? Tidak apa. Tuhan bersifat dengan pelihat pendengar. Lepas tu Tuhan mampu melihat kita. Tuhan layak untuk melihat kita. Tuhan boleh melihat kita. Lihat sekoti tak lagi? Belum lagi sebab kita tak ada lagi. Bila Allah buat kita, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah lembu, kuba, ayam, itik, serati, gapo, gajah, hima, ikut gapo, kita makhluk ni pak tubik daripada perut mak kita, ada kita. Maka ketika tu Tuhan melihat sengoti kita, Tuhan mendengar sengoti kita. Asal benda ada, Tuhan lihat, Tuhan dengar. Ingat tu. Jadi Tuhan bukan hanya lihat kita saja, Tuhan lihat suara keluar daripada mulut kita. Tuhan lihat suara hati kita berkata-kata. Itu Tuhan nyata di sifat pendengar dan pelihat dia. Tuhan dengar tubuh kita, warna coklat ada di tubuh kita. Tuhan dengar rambut kita dan warna hitam yang ada di rambut. Tuhan dengar. Sebab apa? Semua tu ada. Kita boleh dengar rambut. Boleh. Bising rambut ni. Boleh. Kita hanya dengar suara. Kita hanya melihat warna. Tuhan ada. Tuhan melihat segala benda yang ada. Sama ada benda ada tu warna atau suara. Maka Tuhan lihat warna, lihat. Tuhan lihat suara, lihat. Kita tak boleh lihat suara, betul tak? Kita dengar. Tuhan lihat, dengar segala benda yang ada. Itu. Tak kira benda ada tu apa perkara. Sama ada warna ataupun suara. Tak ada kira. Tuhan dengar berlaku, Tuhan lihat berlaku benda yang ada. Habis. Sebab tu terjemuh dengan si basar, artinya melihat tu kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Hak betulnya penglihatan atau pelihat. Sebab apa? Nak bagi mutabaqah lawan dia, dik dia, hak tak boleh beripun sekali dengan dia, buta. Itu. Jadi bila kita iktikad Allah mesti bersifat dengan pelihat, buta Allah tentu tidak. Tak boleh terima. Tak boleh terima lah kepala otak kita Tuhan buta. Tak boleh. Itu. Sebab tu dia kata mustahil Allah Ta'ala itu buta. Mustahil artinya istihalah. Ini orang panggil tasammuh fil ibarah, bermudah-mudah dalam mengibarat dia panggil. Tu. Mustahil artinya istihalah. Apa istihalah? Tentu tidak. Tentu tidak Allah Ta'ala itu buta. Baik. Tentu tidak Allah Ta'ala itu buta atau pada makna buta. Ingat, dua tu. Tentu tidak Allah Ta'ala buta. Buta tu makna tak ada punca nak boleh melihat. Tak ada mabda' bagi melihat, iaitu penglihat. Atau ada mabda' bagi melihat, iaitu penglihatan. Tetapi seperti makhluk. Seperti kita ni. Kita ni ada pelihat tak? Ada. Arak yang menumpang pada jiri mata kita. Tapi kita melihat terbatas, bersyarat, mesti ternafi mane baru boleh melihat. Itu pun mustahil atas Allah Ta'ala. Tentu tidak. Itu dah lagi tak sebut buta saja, tapi kena syarah siapa kau fi maknal buta. Tu fi makna a'ma. A'ma tu buta lah.
Adapun kita walaupun ada sifat penglihatan, tapi penglihatan kita tu terbatas. Terbatas. Maka pelihat kita tu bukan seperti penglihatan Allah. Kita hanya melihat warna, rupa dan sebagainya. Lagi pula penglihatan kita tu arak yang menumpang pada jiri mata. Arak. Apa arak? Benda hak baru kedatangan. Maka sebab tu terima perubahan. Betul tak? Terima perubahan. Apa? Nak panggil apa? Tok ayah haji tu ada sini. Masa lahir mula pakai spek tak lagi? Oh, dok lagi tu ni. Tok ke beranak perut mak tu pakai spek lalu kejut kanyak mak tu tak? Bila pakai spek? Bila dah meningkat dewasa. Artinya penglihatan kita tu ialah arak, apa benda hak baru kedatangan, terima perubahan, sama ada kok sebelah berkurang atau bertambah gitu. Kecil-kecil lahir mana boleh duk tengok habis segala macam neka, tak boleh. Benda dekat-dekat yang boleh tengok. Lama-lama boleh tengok, kena mak, kena ayah, kena itu. Lama-lama lagi, banyak benda boleh tengok. Lama-lama tak berapa jelas mana. Ada ni. Rabun jauh lah, rabun dekat. Pakai spek, tambah power, tebal molek. Lama-lama, tak pakai spek. Tidak mula bagi pakai spek. Pakai spek. Lepas tu, lah ni tak dah. Tak tahu ustaz, makan kerok kali. Ada ni. Tu. Jadi cerah putih mata bila ni. Nampak? Penglihatan kita tu arak menumpang pada jiri mata. Bila sebut kata menumpang, tak kekal. Terima bertambah dan berkurang. Artinya terima perubahan. Sifat penglihatan Allah bukan arak. Sifat yang qadimah yang ada di zat Allah Ta'ala. Gitu. Tu. Habis. Kalau gitu tentu tidak Allah Ta'ala itu buta au fi makna a'ma. Tentu tidak. Istihalah ala Allah. Tentu tidak atas Allah tu a'ma, buta. Atau pada makna buta. Itu. Mana pada makna buta? Iaitu seperti sifat pelihat kita makhluk. Ini buta. Panggil makna buta juga di sisi Allah Ta'ala. Tu dah. Habis. Jadi kita melihat tu dengan sifat pelihat, bukan dengan biji mata. Mana tu tak? Sebab tu orang buta, dia tak ada putih mata ke? Dah, ada putih mata. Tapi tak boleh melihat sebab apa? Tak ada sifat pelihat. Itu. Dan kita melihat dengan sifat pelihat yang ada pada anak mata kita ni, yang apa? Siapa yang beri kita dapat nampak? Allah. Itu. Nak bahas ada lagi ni. Dalilnya apa? Ada benda yang kita tak nampak. Sebab apa? Jauh syarat makhluk tadi. Jauh. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi nampak, boleh nampak tak? Boleh. Seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tengah duduk khutbah Jumaat tu, tiba-tiba Allah Ta'ala bukakan ghita tadi, penghalang tadi. Nampak dia tentera Islam jauh nak diserang kot belakang. Orang lain tak nampak. Itu dia panggil apa? Karamah. Perkara yang mencari kerana ada. Jadi melihat nampak apa ni dengan kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Kita kena ingat situ. Jadi kalau Allah Ta'ala tak nampak, tak nampak. Walaupun kita celak butir mata luas setara mana pun tak nampak, pas kesudah. Waktu duduk masuk terjung lubang banyak kali kedegung. Tak nampak kau tengok tapi tak nampak. Apatah lagi hak bahasa saniyun dia panggil, hak bahasa halus. Hak bahasa halus mana? Seumpama ugama. Itu berhajat kepada basirah, bukan semata-mata basar. Dia kita ni ada dua. Basar, penglihatan sifat arak yang menumpang pada jiri mata. Satu lagi basirah. Mana? Mata yang ada dalam hati kita. Itu. Mata hati dia panggil. Mata hati. Jadi kalau seorang tu mata kepala dia tu boleh melihat, tapi mata hatinya tak nampak, maka dia tak akan dapat terima perkara hak ghaib. Okay? Orang mukmin ni Allah Taala sifat apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya benda hak tak nampak dengan basar. Tapi basirah boleh nampak. Boleh. Maka sebab tu afaman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila.
Mana-mana orang yang a'ma fi hadhihi dunya, di dunia ni. A'ma ni apa? Buta mata ke hati, basar dia, basirah dia panggil. Bunyi dah tu. Kita azan dulu dah. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن سيدنا أشهد أن سيدنا لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوصية والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi Tuhan kata dalam Quran, afaman kana fi hadhil a'ma. Mana-mana orang yang di dunia ni buta. A'ma tu orang panggil a'mal basirah. Buta mata hati dia panggil. Fahuwa fil akhirati a'ma. Maka nanti hari akhirat dia buta pula. Apa? A'ma yang kedua tu orang panggil a'mal basar. Buta mata kepala. Wa adallu sabila, maka sesatlah jalan kembali dia. Itu. Jadi kita kalau ada sifat pelihat di dunia, jangan duduk sedap duduk saja takut-takutnya kita hanya boleh melihat hak ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Boleh lihat hak zahir hak dunia je tahu.
wa hum fil akhirati minal khasirin. Tapi akhirat esok rugi. Sebab apa? Sebab kita tak cuba, tak usaha supaya basirah, mata hati kita tu lihat jelek, nampak. Itu dah. Jadi kalau penglihatan mata kepala terbatas, penglihatan mata hati kita hamba tidak terbatas. Itu. Cuma buta ke jelek, dua tu ya. Kalau buta, pakai tak nampak tu, gelap gelemak zulumat. Tapi kalau jelek, oi, pah kau elik sana dunia, akhirat tu nampak lagi. Itu basirah kita. Nah, habis. Tengok. Adapun dalil melihat Allah Taala. Ini. Habislah orang panggil kita nak pegang dalam hatinya apa? Allah mesti bersifat dengan penglihatan. Nah, penglihatan Allah tidak terbatas, tidak ada had. Melihatnya Allah tu atas sekalian benda yang ada. Nah, tidak kira benda ada tu bangsa Tuhan ke bangsa makhluk, benda qadim atau benda hadis. Itu lah. Maka tentu tidak Allah Ta'ala tu buta atau pada makna buta. Apa pada makna buta? Yang ini sifat pelihat seperti kita makhluk. Itu dah. Kalau gitunya dalil kena ada. Kalau tak ada dalil, kita tu muqallid dia panggil, pok turut. Jadi ilmu ni la yakfit taklidu, tidak dimemadakan taklid. Tak boleh kita tu ikut mulut orang dalam bab akidah. Sebab apa? Bahaya dia saat kita nak mati. Saat nak mati tu, kalau kita jenis muqallid tok guru lah syaitan mari menyamar. Nah, tok guru tu syaitan mari menyamar tok guru. Pulas serba janggut panjang pakai celok pula. Nah, sugi kiri kanan telinga wasabah balut tekok jubah labuh Superman tu. Nah, mari. Nah, apanya? Nak supaya kita mati dalam kafir. Syaitan ni dia tak akan selesai tugas dia walaupun kita tu buat maksiat. Dia akan selesai bila kita kafir. Ada. Qala syaitan lil insan ukfur. Katanya syaitan kepada manusia, kufur olehmu. Itu. Selagi mana tak kufur, selagi tu dia tak akan rehat. Tidak ada rehat dulu, letih nanti sak-sak okok. Tak. Syaitan tu tak ada rehat dia dah. Dia senantiasa la ughwiyannahum ajma'in. Nak kita tu jadi masuk neraka jahanam belaka. Itu. Jadi kalau kita tengok orang kaki maksiat, bukan makna syaitan sudah tak ada okey. Nah, selagi mana orang kaki maksiat tu mukmin, syaitan tetap ada. Sehingga mana? Sehingga orang yang berbuat maksiat tu jadi kafir, kufur. Apa? Menghalalkan benda yang haram. Baru syaitan rehat. Selesai dah, kafir dah seorang. Itu dah. Maka saat-saat penentunya mana? Mati kita. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya sahaja amal tu dikira hak akhir hak sudah. Saat tu syukur syaitan mari rupa ibu bapa, rupa hak sayang kita kenal, rupa tok guru. Tengok kita kalau muqallid ikut tu mulut orang lain semata-mata, pegangan kita berdasarkan mulut tok guru, ya mari rupa tok guru. Atau hak mula duk mengajar kami malam Jumaat kepak tu tak betul sebenarnya. Saya mari ni nak nasihat awak supaya tukar. Hak tu saya mengajar kita lu tak betul kat sini. Kita pun ya kau ustaz. Oh iyalah ni saya ke demo kawan mari ni. Nah, faham betul ke mana? Tuhan tak ada ke, Tuhan sejuta ke, Tuhan pekak ke, Tuhan buta ke. Ikutlah. Apa sahaja akidah, pegangan, mu'taqadat yang boleh menyebabkan seorang itu kufur. Dia akan usaha. Kita jadi kafir. Lagu tu Tuhan tak ada. Mari mereka melikil maut, cabut nyawa, duk i'tikad Tuhan tak ada. Kafir tak? Kafir. Tapi orang tu tajhizil mayyit Islam lagi. Tanah perkuburan pun Islam. Tapi saat orang balik, mayat kita duk menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat. Apa? Dah bukan orang mukmin. Itu. Maka sebab tu tidak dimemadakan ilmu akidah ni dengan taklid. Mesti kena tahu dalil. Yakin kita tu berdasarkan dalil. Mana dalil kata? Adapun dalil sesuatu yang menunjuk di atas mestinya Allah Ta'ala tu kita i'tiqad dia bersifat dengan penglihat dan tentu tidak buta di zat Allah Ta'ala atau pada makna buta di zat Allah Ta'ala itu ialah firman Allah Ta'ala. Ni wak mari dalil Quran dulu. Kita wak mari dalil akal.
Sebab dalam 3 sifat sama', basar dan kalam, dalil Quran, hadis, dalil nakal dia panggil, dalil yang dipindah daripada Quran, hadis, itu lebih kuat berbanding dalil akal. Lepas tu tak ada lah akal ni boleh buat tahu. Ya ada dalil akal. Nanti kita cerita mana ni. Sebab apa lagu tu? Sebab kalau akal fikir, kalau Tuhan buta, pekak, bisu, apa masalah? Boleh buat jawab kerja. Macam orang buta. Ramai mana buta boleh hafal Quran, betul tak? Kita hak celek kuliah tu kah? Nah, orang buta ramai mana hafiz? Lek apa boleh buat kerja tu? Nah, orang bisu boleh buat kerja. Takut kita akalnya duk fikir lagu tu. Tu lemah sikit dalam akal tu. Nah, lepas tu didahulukan dengan dalil Quran atau hadis. Mana? Firman Allah Taala, innallaha basirun, tu bukan basarun. Kalau kita Jawi itu salah. Innallaha basarun. Tak kena. Dalam Quran tak pernah cerita basar. Dalam Quran basir. Apa zat yang maha amat melihat. Pas kita faham kata Allah bersifat dengan basar dengan secara dilalah iltizamiah ayat-ayat seperti ini. Mana Tuhan kata innallaha basirum bil ibad, tambah ya titik ya sebut dia. Kalau tak ada ya tu jadi basarun. Innallaha basirum bil ibad. Apa terjemahannya? Bahawa Allah Ta'ala itu amat melihat dengan segala hambanya. Itu banyaklah ni, sini salah satu je. Banyak lagi ayat Quran. Innallaha basirum bil ibad wallahu basirum bima ta'malun. Banyaklah kalau nak bila ayat Quran ni terlalu banyak sangat. Yang mari contoh. Mana? Sesungguhnya Allah itu zat yang maha amat melihat dengan segala hambanya, atau wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah zat yang maha amat melihat dengan apa barang yang engkau kerjakan. Itu banyaklah ayat Quran. Bila Allah Ta'ala sendiri kata dia zat yang maha amat melihat, bermakna kita faham dengan secara lazim, dia panggil automatik. Tuhan tidak buta. Bila tidak buta, bermakna ada sifat penglihatan di zat dia. Ini dia panggil dilalah iltizamiyah. Pengertian dengan secara automatik. Gitu. Cari dalam Quran basar tak ada, tapi basir ada. Faham daripada basir itulah zatun muttasifatun bil basari, zat yang bersifat dengan sifat pelihat. Ini dalil Quran. Kemudian akal kita kena bergerak mikir. Apa tu? Kalau Tuhan tidak bersifat dengan basar, penglihat, tentu Tuhan buta. Maka kalau Tuhan tu buta, maka buta tu kekurangan, betul tak? Kau lebih orang buta. Tak, sebab tu orang buta tu orang kurang upaya, kekurangan. Jadi kalau Tuhan tu buta berarti kekurangan tak Tuhan? Kurang. Bila naqis kurang, maka Tuhan berhajat kepada yang menghilangkan kekurangan di zat dia. Maka Tuhan tu yahtaj ilal fa'il. Tuhan tu berhajat kepada fa'il yang menghilangkan kekurangan yang ada pada zat dia tu, menafikan ketuhanan Allah. Kenapa? Kerana Tuhan sebut sendiri dalam Quran dia tu terkaya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei nasia, kalian semua tu berhajat ke Tuhan. Mana? Tak boleh lepas dengan Tuhan. Napah demi napah. Nak gapo? Nak akak tangan. Nak masuk nasi dalam mulut. Semua nupai Tuhan kita. Kalau kita boleh ambil nasi, tiba-tiba nak masuk dalam mulut, seteruk. Sudah. Mana? Jatuh habis berat nasi. Tak boleh. Betul tak? Berhajat ke Tuhan kita ni. Napah demi napah. Setiap saat, setiap detik. Cuma kita yang tidak muraqabah, tidak silau, tidak mulahazatul haqqi fi kulli ahwalina, tidak mulahazah, tidak silau Allah pada setiap kelakuan kita. Sebab tu kita terlupa pada Allah. Betul tak? Kita menupai Allah semua. Nak napah ni, turun naik napah Allah. Saya nak keluar suara ni, tupai Tuhan ni. Kalau Tuhan kata stop, pekat, tak boleh ubik suara. Duk napah, Tuhan stop. Innalillah. Itu tengok.
Patu Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah tu ghina mutlak, apa? Tak berhajat sikit pun, lepas tak berhajat. Jadi kalau Tuhan tu berhajat kepada zat lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia, bermakna Tuhan bukan Tuhan. Sebab apa? Ternafi hukum ketuhanan. Hukum ketuhanan itu luar. Al-istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia tak berhajat gapo-gapo selain daripada dia. Selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia. Itu dia panggil itu hukum ketuhanan. Bila ternafi hukum ketuhanan, makna Allah bukan Tuhan. Lepas tu bila Allah bukan Tuhan, siapa buat langit bumi? Tak akan jadi sendiri. Maka tak boleh terima dengan kepala otak. Maka sabitlah Tuhan bersifat dengan pendengaran. Mesti kita i'tikad Allah bersifat dengan basar, penglihatan. Tentu tidak Allah Taala bersifat dengan a'ma, buta, au fi makna al-a'ma, atau pada makna buta. Dalilnya Quran pun sebut, akal kita mikir pun tak terima Tuhan buta. Dah. Bawa apa? Bawa makhluk tidak boleh ada. Pas makhluk tak ada betul? Tak betul. Sebab apa? Makhluk kita dapat lihat dengan mata kepala ada. Sebab mesti ada yang mengada. Yang mengada tak akan seperti makhluk juga. Mesti tak serupa dengan makhluk. Maka kejap, yakin, padu, pacuk, kemah keyakinan kita tu sampai ke mati. Tu. Sebab tu amalan hak mana hak afdal sahabat, ayul a'mali afdal ya Rasulullah? Apa amalan hak lebih sekali? Al-imanu billah, beriman dengan Allah Taala. Amalan. Malam ni kita i'tikad Allah Taala bersifat dengan pelihat, tentu tidak dia buta, au fi makna buta. Sampai bila? Sampai mati. Kalau mari orang panggil dajjal, kita tak umur usia panjang. Mari dajjal. Dajjal ni a'wara, mana? Buta mata sebelah. Tuhan kita tidak buta. Jadi ni kemahnya akidah berdasarkan dengan dalil. Atau kita tak dengar dajjal, nak mati sakaratul maut. Mari syaitan. Wak gambar Tuhan buta ke Tuhan apa? Kemah dah akidah kita ada dalil. Kita tolak. Tidak, ini bukan Tuhan aku. Tuhan aku tidak serupa dengan makhluk. Tuhan aku tidak buta, tidak lemah, tidak pekak, tidak bisu dan sebagainya. Itu dah. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung balik. Rasa-rasanya bulan puasa ni tak tahulah ada ke tak. Kalau tak ada, sebulan puasa cuti, sebulan raya cuti, 2 bulan kita kena cuti. Jadi kita sambung pula lah bila nanti tengok masjid atau jadual macam mana. Kita sambung pula nanti insya-Allah. Dan kalam, artinya kalam, dia terjemah sini berkata-kata, yang lebih tepatnya perkata. Itu. Sebab berkata-kata tu hija, hija daripada puncanya ada sifat perkata. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.